Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu kita yang seterusnya. Kita masih dalam tema yang sama iaitu tema keempat, kebudayaan kita, dan unit ke-10, uniknya budaya kita. Okey, untuk kali ini cikgu akan bawa murid pada satu lagi tajuk iaitu sedapnya amplang. Kita masih lagi bercerita pasal makanan. Belum puasa ni asyik cerita pasal makanan je kan? Okey, tak apa. Okey, bercerita pasal amplang. Amplang ni adalah sejenis makanan yang dibuat daripada Sabah yang merupakan, kalau kita panggil, kadang-kadang kita panggil dia keropok. Keropok amplang. Okey, untuk kali ini kita akan belajar macam mana cara untuk membuat keropok amplang dan macam mana proses pembuatan keropok amplang. Okey, jom kita lihat slide yang seterusnya untuk kita baca sama-sama dan juga memahami bagaimana cara pembuatan keropok amplang. Okey, jom kita lihat slide seterusnya. Sedapnya amplang. Okey, kalau kita lihat keseluruhan petikan ni, ada diberikan peta alih di sini bagi memudahkan murid-murid untuk membina karangan yang berbentuk rumusan. Tetapi untuk kali ini, cikgu tak bagi murid untuk buat dulu karangan berbentuk rumusan sebab ianya agak sukar bagi murid pada peringkat awal ni. Apa yang cikgu buat? Cikgu hanya minta murid untuk membaca petikan ni dan memahami perkataan petikan ni serta murid akan tulis perkataan dan juga perasa yang cikgu implakkan, iaitu perkataan yang diwarnakan dengan warna merah ni adalah perkataan yang diimplakkan. Okey. Jadi untuk tu kita akan baca dulu petikan ni dan murid cuba faham bagaimana proses pembuatan amplang ni daripada dia ceritakan pasal bahan dan juga cara proses pembuatan amplang tersebut. Okey. Habis tersasul cikgu buat cakap. Okey, jom kita lihat. Cikgu cuba baca perlahan-lahan, murid cuba ikut. Okey. Okey, Rahisin dan keluarganya pulang ke Sabah. Nenek Rahisin menghidangkan makanan tradisional masyarakat Sabah iaitu amplang. Nenek Rahisin menerangkan cara-cara untuk membuat amplang. Okey, kita lihat bagaimana Nenek Rahisin ni bercerita tentang pembuatan amplang dalam bentuk carta peta alih. Okey, lihat di sini. Mula-mula sediakan bahan. Okey, dia mula-mula sediakan bahan. Okey, kita lihat pada atas ni ada bahan-bahan yang disediakan. Okey, bahan-bahannya 300 gram ikan tenggiri, 280 gram tepung ubi, 20 gram tepung gandum, 1 biji telur, 300 ml minyak masak, 5 ulas bawang putih dikisar. Okey, bawang putih ni dah buang kulit dia, kemudian dikisarkan untuk menjadi halus. Kemudian garam dan gula secukup rasa, serbuk perasa yang dibenarkan. Okey, itu sahaja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat amplang. Okey, kita lihat pula anak panah ni pergi ke sebelah kan. Dia pergi ke alir kepada cerita yang sebelah pula, iaitu ada gambar, iaitu gambar ikan yang direbuskan. Okey. Kemudian rebus ikan dan ambil isinya. Okey, ikan direbus kemudian diambil isinya. Campurkan isi ikan dengan telur dan minyak. Okey. Isi ikan tadi dah diasingkan daripada tulang dia, kemudian isi dia tu akan kita campurkan dengan telur dan juga minyak. Okey. Gaurkan bahan tersebut dengan air, tepung gandum dan tepung ubi. Ada 3 benda yang kita perlu gaurkan. Selepas kita campurkan telur dengan minyak tadi, kita gaurkan pula dengan air, tepung gandum dan juga tepung ubi.
Jadikan dough berbentuk berbola. Okey. Bila dia dah ni, kita dah kita jadikan dough. Kita dah gaul-gaul dia sampai dia menjadi dough. Kemudian kita akan bentukkan dia dalam bentuk berbola. Yang tu bulat-bulat-bulat tu. Okey. Kemudian berbola itu direbus dan dikeringkan. Lepas kita buat berbola-bola ni, kemudian kita akan rebus dalam air. Dan air panas dia akan rebus. Bila dah direbus, dia akan dikeringkan. Diletak pada dalam satu raga. Kemudian bawah tu ada besin, letak atas tu. Okey? Dikeringkan. Kemudian selepas dah kering, akhir sekali, kita lihat proses yang terakhir, iaitu akhir sekali goreng berbola dan hidangkan panas-panas. Okey, kemudian dah kering tadi, kita bolehlah goreng berbola tersebut dan kita akan hidangkan secara dengan panas-panas tu, baru ianya rasa lebih enak. Okey, itulah cara pembuatan amplang. Okey, proses pembuatan amplang. Okey, murid-murid mungkin boleh cuba di rumah kalau rajin. Nanti mak pula jadi mangsa kan. Jadi kalau mak suka memasak, bolehlah cuba nak buat amplang sendiri. Okey? Okey. Kita lihat pula latihan kita kali ni. Apa dia latihan yang cikgu nak beri? Cikgu tak bagi latihan yang susah, iaitu karangan. Tak perlu. Kali ni tak nak dulu sebab masih terlalu awal. Kita nak buat dulu, cari dulu perkataan yang dah diimplakkan. Iaitu perkataan berwarna merah ni adalah perkataan yang dah diimplakkan dan kita nak salin yang ini sahaja. Okey, kita lihat latihan yang seterusnya. Okey, untuk latihan yang pertama, kita lihat arahan ni. Murid diminta menyalin perkataan dan frasa yang diimplakkan ke dalam buku tulis Bahasa Melayu 1 pemahaman stiker berwarna merah dalam garisan yang betul. Okey, ingat cikgu ada ajar apa yang kena sentuh awan, mana huruf yang duduk dalam rumah yang panjang dan juga kaki yang jatuh ke dalam laut. Okey, ingat kan dari darjah 1 sampai ke darjah 2 dah ni kita belajar benda yang sama. Cikgu ulang banyak kali. Tolong tulis dengan cantik atas garisan. Ini bagi melatih tangan murid-murid untuk menulis lebih cantik. Okey, murid-murid, apa yang murid-murid perlu buat? Murid-murid salin sahaja ni. Yang pertama, makanan tradisional, amplang, bahan, rebus ikan, minyak, hidangkan panas-panas, dough, berbola. Ini sahaja yang perlu murid salin dalam buku tulis, iaitu BM1 yang stiker merah tu. Okey? Okey, itu sahaja untuk latihan yang pertama. Kita lihat pula latihan yang kedua. Okey? Okey, untuk latihan kedua, dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 yang warna hijau tu. Okey. Tengok aktiviti 3. Tulis perkataan dan frasa yang diimplakkan. Okey, ini kisah tentang nasi linopot. Okey, lihat perbualan antara Julaihi dan juga nenek ni. Nenek, bagaimana cara memasak nasi linopot ni? Linopot ini. Okey, nenek dia jawab, caranya begini Julaihi. Okey, kita lihat cara yang nenek ni terangkan. Okey, bahan yang diperlukan ialah ubi keledek, ubi kayu atau ubi keladi, daun tarap dan beras. Jawapan dia beras. Okey, gambar ni adalah beras. Dia mesti berdasarkan gambar. Okey? Okey. Yang kedua, masak nasi bersama dengan ubi yang telah dipotong. Lihat ubi ni dah dipotong. Okey. Seterusnya, setelah nasi dan ubi masak, lenyekkan nasi dan ubi tersebut, kemudian bungkus
nasi linopot dengan daun tarap. Okey. Setelah nasi tu masak, dibungkus dengan nasi tu dibungkus dengan daun tarap. Okey, bungkus. Okey, seterusnya. Hidangkan nasi linopot bersama dengan ikan goreng. Okey, lihat sini ada gambar ikan goreng, sambal belacan. Di sini ada sambal belacan, telur masin dan juga ikan masin. Ikan masin. Ini tadi cikgu ulang balik. Ikan goreng, sambal belacan, telur masin dan ikan masin. Okey, itu jawapan dia. Sebab tu cikgu suruh murid-murid buka video supaya murid tahu penerangan cikgu. Cikgu akan bagi jawapan dalam video supaya memudahkan murid menjawab. Cikgu tahu soalan macam ni dia mungkin agak sukar sebab gambar dia hanya berdasarkan gambar dan kita boleh tafsir apa sahaja berdasarkan gambar. Okey, untuk itu sahaja latihan kita pada minggu ini. Cikgu harap murid jangan tangguh tugasan yang cikgu beri sebab ada penilaian yang akan cikgu buat pada setiap tugasan yang diberi. Setiap penghantaran data berdasarkan evidence. Jadi, evidence yang cikgu ambil adalah daripada latihan murid, penglibatan murid dan juga komitmen murid pada tugasan. Yang lain tu pada bacaan cikgu dah buat penilaian sebelum ni dan cikgu ada banyak aspek yang cikgu perlu nilai. Okey? Untuk itu sahaja untuk kali ni. Cikgu harap yang beragama Islam tu jangan lupa puasa. Yang lain tu jangan keluar rumah. Duduk rumah sahaja, okey? Sekian. Terima kasih.